Salam Malaysia Madani bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 16 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Gabungan Parti Sarawak GPS akan mengumumkan calonnya bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada Rabu ini. Premier Sarawak merangkap pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata beberapa individu telah dikenal pasti sebagai calon kerusi berkenaan, namun gabungan itu akan memastikan calon yang bakal bertanding adalah baik dan bersih. We have few names already. And these few names are being screened by police as well as SPRM. Because we have to have, that's our normal procedure. We will refer to the police for record as well as to SPRM. So kalau dia ada masalah, then we have to get a good candidate, clean candidate yang tak ada record. I think we should be able to know between 3 days. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas konvensyen khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Zon Utara di Bintulu. Katanya beberapa faktor seperti umur dan komposisi pengundi di Dun Jepak perlu diambil kira sebelum GPS memuktamadkan calon yang layak bertanding di kawasan itu. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian bagi PRK Dun Jepak pada 4 November ini. Hari penamaan calon pula ditetapkan pada Sabtu ini 21 Oktober dan pengundian awal pada 31 Oktober. PRK Dun Jepak diadakan susulan pemergian penyandangnya Allahyarham Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lepas. Ahli-ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB perlu memastikan parti itu kekal sebagai sebuah parti politik yang kukuh. Timbalan Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan semasa berucap pada konvensyen khas PBB Zon Utara di Bintulu berkata kestabilan politik di Sarawak bergantung pada kekuatan PBB yang menjadi tulang belakang gabungan Parti Sarawak GPS. Jelas beliau kekuatan PBB dan GPS penting untuk Sarawak terus memperjuangkan haknya dan membawa kemakmuran kepada rakyat dan negeri ini. Oleh itu, kita harus memastikan parti kita ini kukuh supaya perjuangan kita untuk membela hak dan kepentingan masyarakat Bumiputera dan rakyat Sarawak. Sementara itu, ahli PBB Zon Utara menyokong penuh inisiatif Kerajaan Sarawak untuk mengambil alih Pelabuhan Bintulu bagi menyatu dan merasionalkan Pelabuhan Sarawak serta menginfrastrukturnya demi pembangunan ekonomi yang lebih teratur dan rancak pada masa hadapan. Ia merupakan satu daripada 11 usul yang dikemukakan oleh Naib Presiden Kanan PBB Datuk Seri Stephen Rudi Utom pada konvensyen kali ini dan diserahkan kepada Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Usul lain termasuklah memberi kepercayaan dan sokongan penuh kepada Presiden Parti untuk memilih calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak. Sarawak menyambut baik peruntukan RM209 juta dalam Belanjawan 2024 untuk sektor penerbangan Sarawak dan Sabah. Namun Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin meluahkan rasa kecewa kerana tidak ada peruntukan yang diluluskan untuk menaik taraf dan mengoptimumkan lapangan terbang di Sarawak dalam belanjawan tersebut. Jelasnya, kementerian beliau telah mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk mengoptimum dan menaik taraf lapangan terbang di Sarawak, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA dan lapangan terbang Miri yang telah melepasi kapasiti dalaman masing-masing sebanyak 5 juta dan 2 juta. Awal tahun ini, delegasi Sarawak telah mengadakan mesyuarat dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke di Putrajaya dan telah diberi jaminan KIA dan lapangan terbang Miri akan diberi keutamaan dalam Belanjawan 2024. Sejumlah 60 juta ringgit telah dipersetujui secara dasar untuk lapangan terbang Miri. Pertemuan dengan pengerusi Malaysia Airports Holdings Berhad Tan Sri Dato' Zainon pada September lepas juga menyaksikan syarikat tersebut menyokong kerja menaik taraf dua lapangan terbang tersebut yang telah sekian lama tertangguh. Kedua-dua lapangan terbang itu perlu dinaik taraf kerana melibatkan penerbangan antara
antarabangsa selain lapangan terbang Miri menjadi hub bagi penerbangan perkhidmatan udara luar bandar Sarawak dan perkhidmatan helikopter. Datuk Seri Lee berharap Kementerian Pangkutan dapat membawa perkara tersebut kepada Perdana Menteri agar projek menaik taraf dan mengoptimumkan kedua-dua lapangan terbang tersebut dimasukkan dalam belanjawan 2024. Pelbagai inisiatif dilaksana oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak dalam membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin berkata salah satunya adalah pelaksanaan program Jualan Rahmah. Selain daripada Jualan Rahmah, kita juga mengadakan pemberian penyerahan bako rahmah kepada golongan yang kurang mampu. Jadi ini sedikit sebanyak membantu kos sara hidup penduduk ataupun masyarakat khasnya di Sarawak. Tambahnya lagi, pihaknya juga akan sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan premis perniagaan mematuhi harga barangan kawalan yang telah ditetapkan kerajaan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada program Consumer at Lawas Criterium Challenge 2023 di Kampung Nur Islam Kuala Lawas. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Cawangan KPDN bahagian Limbang, Purnama Tarah memberitahu harga barangan di bahagian Limbang ketika ini adalah terkawal dan tidak berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah. Beliau bagaimanapun mengakui kos pengangkutan memberi kesan terhadap harga barangan di bahagian itu. Kos pengangkutan dan kemudian ialah kita ni melalui negara Brunei Darussalam. So antara inilah elemen-elemen yang mempengaruhi kos pengantaran barang ke Limbang. Dan ialah dan kita sudah maklum di Limbang ni sumber bekalan yang kita peroleh daripada Kuching, Miri dan juga daripada negeri Sabah itu sendiri. Justru beliau memberi jaminan pihaknya akan sentiasa memastikan tiada premis yang menaikkan harga barang sesuka hati dan kegagalan mematuhi kawalan harga yang telah ditetapkan boleh dikenakan tindakan di bawah undang-undang sedia ada. Sementara itu, program Jualan Rahmah yang diadakan di Kampung Nur Islam Kuala Lawas telah memberi manfaat kepada kira-kira 300 penduduk. Jualan merangkumi barangan keperluan harian seperti beras, gula, minyak masak dan tepung. Ibu bapa khususnya di kawasan luar bandar diseru memainkan peranan proaktif dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, setiap peluang dan kemudahan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Berucap pada program Jelajah Malaysia Madani di Engkelili Lubuk-Antu, beliau menjelaskan bahawa 58.7 bilion ringgit peruntukan untuk Kementerian Pendidikan dalam Belanjawan 2024 adalah bagi memastikan pendidikan yang berkualiti di negara ini. Kerajaan Sarawak juga tidak ketinggalan menyediakan pelbagai kemudahan termasuk memberikan pendidikan universiti percuma kepada anak-anak Sarawak menjelang 2026. Tegasnya, menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan kerajaan, anak-anak di kawasan luar bandar tidak dipinggirkan dan mendapat akses pendidikan seperti rakan mereka di bandar. Sementara itu, program Jelajah Malaysia Madani Anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM dengan kerjasama Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas dihadiri kira-kira 500 penduduk rumah panjang dan masyarakat sekitar Engkelili. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Vanessa Mering, Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan.